Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak membina juara dalam diri kita. Saya Sharifah Alea dan hari ini kita ada sebuah topik yang sangat-sangat berat, yang sangat-sangat serius tapi harus dibincangkan. Tapi sebelum kita kemukakan topik pada episod kali ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan hello kepada tetamu-tetamu online kita. Kita ada Nisa, Muhammad dan tetamu khas kami, Angel dan juga Helena. Hai guys, sebahagian daripada siri khas kami mengatasi trauma, dan episod kali ini fokus kepada konflik kekeluargaan, keganasan dan penderaan. Apabila pengkaji-pengkaji di Amerika Syarikat mula mengkaji trauma kanak-kanak dengan lebih mendalam, mereka mendapati kebanyakan trauma dialami kanak-kanak berpunca daripada sesuatu yang dipanggil Adverse Childhood Experience atau ACE. Majoriti pengalaman ACE ini melibatkan struktur dan didikan keluarga. Contohnya perpisahan atau penceraian, atau lebih kompleks lagi penderaan dan pengabaian. Tanpa mengira keseriusan atau tahap teruk setiap pengalaman, terbukti pengalaman seperti ini akan meninggalkan dua kesan yang ketara, iaitu elemen kekeluargaan disoal dan mungkin tidak dipercayai, dan lifelong scars. Apa yang bakal terjadi kepada kanak-kanak ini apabila meningkat usia, apabila melangkah ke zaman remaja? Kita semua tahu zaman remaja dah cukup padat dengan macam-macam cabaran. Ini kan lagi tanpa sokongan dan kepercayaan yang cukup dari unit keluarga itu. Di mana harus mereka mengadu? Bagaimana mereka mengatasi trauma yang dialami di zaman kanak-kanak? Hari ini kita ada panel pakar kita, pakar psikiatrik dari Hospital Kuala Lumpur, Dr. Anita Kadati, untuk membantu kita jawab sedikit sebanyak soalan-soalan yang tertanya-tanya itu. Hai, Dr. Anita, how are you? I'm fine, Leah. Thank you. Pengalaman Dr. Anita, apa agaknya yang Dr. Anita nampak the most common lah, yang paling kita selalu nampak trauma, jenis trauma yang dialami anak pesakit-pesakit yang muda, yang remaja? So, anak-anak muda biasanya mengalami trauma psikologi yang sangat berbeza, mengikut dia punya umur juga. So, kalau kita just ambil contohlah golongan remaja, kebiasaannya trauma yang mereka mengalami bergantung kepada isu-isu keluarga. So, isu yang paling biasa kita dengar ialah konflik ibu bapa, yang mungkin melibatkan tahap yang minima, ataupun yang lebih serius seperti perpisahan, dan penceraian, divorce dan sebagainya. So, itu salah satu sebab yang utama. Tetapi kadang-kadang trauma ini boleh juga melibatkan masalah di sekolah juga. So, kalau dari bullying dan sebagainya. Okey, mungkin mereka pembuli atau dibuli. Ya, betul. Okey. Jadi selain itu, apa antara kesan-kesan yang ternyata pada anak-anak muda ini hasil daripada trauma jenis konflik kekeluargaan, divorce or perpisahan? So, kalau budak-budak muda, mereka mungkin tidak faham segala erti apa yang sedang berlaku. Right. So, it depends. Kalau ada setengah ibu bapa, mereka bagi anak-anak duduk dan bagi penjelasan secara tenang. Dan kalau dalam keadaan itu anak-anak mungkin impact trauma itu kurang. Tetapi kebiasaannya ibu bapa sendiri belum lagi menyelesaikan konflik di antara mereka. So, bila melibatkan anak, kadang-kadang mereka mungkin akan bercakap buruk atau tidak baik tentang parent yang lagi satu tu. So, anak-anak mungkin akan rasa confused, keliru, dan juga mereka rasa dunia mereka tidak stabil lagi. So, mereka akan rasa takut, mereka akan rasa sedih, kadang-kadang rasa marah. Kenapa mungkin ibu terpaksa tinggalkan, tanpa mungkin mereka tidak faham sebenarnya ibu terpaksa tinggal sebab mungkin tidak dapat menangani, mungkin ada abuse yang berlaku. So, semua ini akan impact anak-anak.
Alright, okay. Dan kalau kita lihat pada jangka masa yang panjang lah, dalam jangka masa yang panjang, contohnya kalau penceraian atau perpisahan itu berlaku sewaktu usia mereka kanak-kanak ataupun remaja yang muda, younger teenagers, Yes. right? How does it affect their lifelong physical dan mental health? So biasanya bila mereka datang dari keluarga yang tak stabil, this we call a cycle of trauma. I see. So usually ibu bapa sendiri yang go through penceraian ataupun perpisahan, sometimes mereka punya zaman kanak-kanak atau childhood sendiri pun dibelungi oleh trauma. Yeah. So ibu bapa sendiri, mungkin zaman dulu ibu bapa tak banyak yang berpisah, tetapi mereka go on dalam keadaan hidup yang terus dalam keadaan konflik. So anak-anak ni bila mereka besar jadi ibu bapa, mereka pun akan ada kesan yang sama di dalam perkahwinan mereka. Right. And so kalau kita extend that kepada anak remaja yang muda tu, sometimes it affects their choices. What kind of hubungan atau relationship they get into. Mereka boleh jadi sangat insecure. Mereka boleh jadi dependent. Right. Macam sangat bergantung dengan kawan ataupun dia punya boyfriend atau partner dalam hidup bila mereka dah lebih tua. Dan kadang-kadang mereka pun ada kesan-kesan macam mereka jadi submissive. Sebab dalam certain keadaan kita nampak mungkin ibu atau ayah tidak keluar daripada keadaan yang tak stabil tu. Okay. Walaupun selepas berpisah ataupun Ya, selepas betul. bercerai. So mungkin anak-anak akan rasa kita pun kalau kita ada masalah dalam kita punya hidup, dalam relationship kita, kita pun harus go on with it. So sometimes benda ni akan lead to kesan-kesan yang lebih teruk atau serius seperti masalah kesihatan mental dan sebagainya. Right. So anak-anak itu akan rasa seperti tak apa, jangan fikir pasal diri kami dulu, kita biarkan ibu dan bapa lepas dulu baru kita akan mula memahami. Atau so is that what they suppress? So they suppress their feelings of anger, they suppress their feelings of sadness, and then bila mereka dah membesar, kadang-kadang mereka terbawa dalam relationship. So elemen ataupun respons yang sama yang mungkin tidak begitu sihat untuk mereka. Sebab mereka perlu jadi lebih macam berani dan kuat, stand up for themselves. Betul. So we call this what we call a transgenerational effect. Sebab dia dari satu generasi ke generasi lain. So banyak kesan yang kita akan nampak pada generasi yang akan datang kalau kita tak break that cycle of trauma and self-heal. Okay, so itu ternyatalah sesuatu yang sangat susah sebenarnya, dan juga kerana saya tak menyalahkan ibu bapa ya, saya sendiri pun I'm guilty of it, I'm sure. Tapi kita tak perasan. Ialah sebab tu kita sedang mengalami konflik antara suami dan isteri. Kita kadang-kadang terlupa yang ini disaksikan anak-anak. Betul. Kita terlupa yang bukan kami sahaja yang mengalami perpisahan itu, tapi mereka pun akan merasakan efeknya. Ya, betul. So atau sesenang bergaduh mulut lah, an argument between mother and father and the children are watching. So macam mana kalau ibu bapa nak kurangkan kesan-kesan ni, efek-efek ni daripada menyentuh anak-anak? Okey, saya ada dua konsep untuk dikongsikan. Satu ialah conscious parenting. Maksudnya kita sebagai ibu bapa praktis keibubapaan dengan keadaan yang sedar. So kita mungkin dalam waktu bergaduh itu kita tak sedar apa yang anak sedang menyaksikan dan sebagainya. Tetapi when we mungkin ambil sedikit time for ourselves, kita harus reflect balik, adakah apa yang kita buat ataupun katakan apakah efek kepada anak kita. Dan the second concept ialah mungkin ada setengah-setengah rumah tangga mungkin lebih aman kalau ada penceraian. Sebab
mungkin keadaan sudah sampai tahap yang lebih daripada counselling dan sebagainya. So dalam keadaan begitu, and again kita bukannya nak menyalahkan sesiapa. Dalam keadaan yang sensitif, I like to use this concept called conscious uncoupling. Okay, so conscious uncoupling ini ialah bila kita masuk ke dalam satu perkahwinan, kita jadi couple, tapi kita nak uncouple tu penting supaya kita uncouple sebagai aman damai. So bila kita bersatu pun aman damai, bila kita nak berpisah pun aman damai. Steady aman damai. Sebab ini akan menunjukkan kepada anak-anak kita yang ibu bapa akan berpisah sebagai suami isteri, tetapi akan kekal sebagai ibu dan ayah kepada anak. Ini keadaan yang paling ideal lah. Mungkin ada setengah-setengah keluarga yang tak dapat capai keadaan ini sebab unsur-unsur lain, mungkin keganasan rumah tangga dan sebagainya. Tetapi kalau keadaan yang ideal, kalau masalah di antara suami isteri tu, kita boleh separatekan dan kita fokus kepada apa tanggungjawab ibu atau ayah kepada anak. So ini akan kurangkan masalah-masalah macam kita jadikan ayah atau ibu dia sebagai musuh, dan kita join dengan anak untuk macam kita duduk bersama. Adakah antara conscious uncoupling, betul? Conscious uncoupling tu adakah antaranya adalah duduk bersama untuk membincangkan ataupun memberitahu anak-anak bersama bahawa uncoupling ini akan berlaku? Betul. Sebab kalau kita ada kejujuran dengan anak-anak kita, mereka faham, mereka mungkin tidak begitu rasa macam risau, dan mereka boleh terima. Mereka tak risau macam adakah kita takkan jumpa ibu atau ayah lagi. Mereka akan lebih ada confidence yang masalah ni mungkin boleh diselesaikan, tetapi kita mungkin ke arah rumah tangga yang berbeza. Separate household, separate families, tapi kita ada masih lagi ruangan untuk bergembira dan sebagainya. Alright. So saya pernah sebenarnya melihat kes-kes di mana anak-anak daripada keluarga yang berpisah, tapi berpisah secara baik, secara aman. Actually kan perkataan yang lagi elok digunakan mungkin aman. Baik is, you know, it can be, you could be faking it, but aman itu adalah penting, khususnya bagi kesihatan mental anak-anak dan juga penerimaan anak-anak dalam jangka masa panjang. Saya pernah lihat dan saya sendiri pun begitu. So you know, I'm still co-parenting with my ex-husband, with our children. We're very good terms. Tapi itu adalah sebuah, kita ni kes yang masalah dalam perkahwinan adalah ketidakserasian. Tak ada abuse, tak ada apa yang begitu kompleks. Jadi kita nak cerita sedikit konflik yang kompleks itu sebentar sahaja lagi. Sekarang ini sebelum kita berehat, very short, biasanya kalau anak-anak yang begitu terkesan dengan konflik kekeluargaan ini, how do you help them? So salah satu cara ialah ada setengah-setengah ibu bapa yang ada masalah nak berpisah secara damai. Mereka akan come to us dekat hospital untuk counselling keluarga lah, bersama pakar psikologi dan pakar psikiatri kanak-kanak, supaya kita boleh guide them on what they can do and how they can approach it dengan cara yang lebih aman. Other than that, kalau untuk keluarga-keluarga yang di luar sana, ada banyak resources yang kita boleh go to on the internet on how we can kita panggil berpisah secara aman untuk anak-anak. So salah satu daripada dia ialah keyword ialah respect. Kita perlu ada rasa kehormatan. Sebab kalau kurang rasa hormat di antara ibu bapa ni akan hancurlah semua perbincangan yang lain. So kita perlu ada rasa hormat dan lepas tu berbincang, bring it to the table, bring the anak-anak, and then let them know secara baik dan jujur. Jadi proses perpisahan itu boleh bermula dengan
kesedaran semua ahli keluarga, bukan sahaja antara suami dan isteri tapi juga anak-anak. Alright, okay. So seperti yang saya katakan tadi, sebentar lagi kita akan berbincang mengenai konflik kekeluargaan yang lebih kompleks, ya. Sebelum itu kita berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea dan juga panel pakar kita hari ini Dr. Anita Kodati, membincangkan episod pada kali ini konflik kekeluargaan, keganasan dan penderaan. Okey, jadi kita dah membincangkan situasi di mana perpisahan ataupun penceraian yang berlaku secara aman ataupun sedikit tidak aman ataupun yang berlaku di atas sebab ketidakserasian. So there's less complex issues there. Macam mana pula dengan trauma yang kompleks, mungkin yang disebabkan keganasan rumah tangga ataupun penderaan. Okey, sebelum kita borak dengan lebih mendalam kan, apa sebenarnya yang boleh dikategorikan sebagai penderaan? So penderaan atau abuse, kita ada penderaan fizikal, Okey. penderaan seksual, Okey. dan penderaan emosi, Okey. emotional abuse. Right. Dan kita juga tidak boleh lupa neglect. Okey. So kita Pengabaian. ada pengabaian. Right, So neglect secara emosi ataupun fizikal. Okay. So semua ni actually is part of abuse. Okay. And then kita ada juga yang tadi Lea cakap penderaan atau keganasan rumah tangga. Kita juga ada ibu bapa yang ada mungkin penyakit mental yang tidak dirawat. Alright. Ya, so mereka mungkin ada risiko untuk abuse their children. Right. Okay. And then kita ada juga ibu bapa yang mengambil dadah, substance abuse kan. Kita ada ibu bapa yang mungkin ada masalah dengan the law. Mungkin dia in and out of prison dan sebagainya. So semua ini akan impact apa kita panggil early childhood experiences ataupun pengalaman kanak-kanak di zaman muda. Okay. So abuse biasanya kita sangat familiar kalau physical abuse, Right. macam kesan-kesan, Yes. mungkin rotan, Yang nampak dengan mata yang kepala. nampak, ya. lebam, Right. ataupun guna benda yang macam dipanaskan, lepas tu lecur dan sebagainya. Kalau masalahnya sekarang kita kurang faham sangat tentang masalah abuse yang beremosi. Okay. Ya. So emotional abuse. Emotional abuse. Okay, so kalau emotional abuse, kalau kita dengar perkataan emotional abuse, adakah itu termasuk perkataan yang digunakan ataupun jerit-jerit? Masalahnya konsep penderaan emosi ini tidak begitu jelas untuk masyarakat kita. Ya. So perkataan yang kita guna contohnya macam bodoh, tidak pandai, perkataan yang biasa kita guna untuk caci-caci tu, Atau memperkecilkan pun sebenarnya di dalam kategori emotional abuse. Right. Cumanya like I mentioned earlier, kita ada cycle of abuse, betul tak? Yep. So kalau ibu bapa sendiri membesar dengan perkataan macam tu setiap hari, bila mereka di-triggered masa mereka sendiri ibu bapa, mereka akan gunakan perkataan yang sama. Macam mana pula doktor dengan penderaan seksual? Ini merupakan satu perkara yang ramai kalau dengar je like tapi tetap berlaku. Jadi what is sexual abuse? So sexual abuse is any kind of abuse that is sexual in nature towards children below 18 tahun. Okay. Sebab budak-budak di bawah umur 18 tahun ni mereka belum lagi matang untuk buat keputusan. So a lot of times adults, orang dewasa, kita panggil macam coerce mereka untuk terbuat something atau mengambil advantage, mengambil kesempatan. mengambil kesempatan, and mereka
pun risau atau takut kebanyakan masa untuk beritahu sebab mereka rasa mereka sebenarnya bersalah. Mungkin ada sesuatu yang tak sempurna dengan mereka, itu sebab mereka selalu terkesan dengan sexual abuse ni. Alright. And the sad part is kita tak sedar, sebenarnya kita selalu ingat kalau sexual abuse ini banyak kepada anak-anak perempuan. Yeah. Tetapi statistik menunjukkan anak lelaki pun terkesan. Sebenarnya anak lelaki lebih risiko untuk didera secara seksual dan tidak akan bercakap tentangnya sebab mereka sangat risau tentang apa impact dia. Whereas anak perempuan pun walaupun mereka takut, ada juga ruangan untuk mereka bercakap tentang tu walaupun mereka takut. Right. So it's actually something that is happening that we are not aware about. Okay, alright. Doktor, ada sebab saya perasan yang bila doktor ceritakan apa sahaja yang ada kena mengena dengan seksual di bawah umur 18 tahun, adakah itu termaksud kegiatan yang tidak tanpa sentuh? Yeah. Kan, that constitutes as sexual abuse juga. Yes. Alright. Contohnya kalau ada seseorang dewasa menunjukkan gambar-gambar yang tidak begitu senonoh, material pornografi kepada budak yang bawah umur tu pun dikategoriskan sebagai sexual abuse, ataupun perkataan-perkataan, sebab sekarang banyak masalah sexual abuse ni berlaku melalui social media dengan teknik-teknik grooming. So grooming adalah cara mereka biasakan anak tu untuk tidak rasa kurang selesa, and then baru mereka akan ambil langkah yang lebih physical dan sebagainya. Okay, so that please be aware, people, when we say sexual abuse, is not just, immediate touching or anything. It starts, with perkataan, words, pictures, images. Mungkin I had a few children. Mula-mula orang yang went on to sexually abuse them, suruh hantar gambar yang biasa. Lepas tu dia kan suruh hantar gambar yang mungkin lebih seksi dan sebagainya. So anak-anak semuda umur 10 tahun pun terkesan dengan masalah sebegini. Okey, baik. Alright. Terima kasih kerana menerangkan jenis-jenis penderaan. Okey, sekarang ini semestinya setiap jenis penderaan ataupun keganasan itu akan meninggalkan kesan dan meninggalkan trauma. Antaranya, so trauma biasanya yang kita nampak itu lebih senang untuk kita rawat secara fizikal. Okay. So kalau ada budak yang mengalami sexual abuse, sometimes mereka dibawa ke hospital, so adalah rawatan untuk masalah fizikal mereka ataupun even physical abuse. Tetapi yang susah dirawat dan susah dikesan, dan kadang-kadang kesan dia hanya datang beberapa lama kemudiannya. So we call it the invisible trauma. So benda ni kita tak nampak, dan kadang-kadang pada waktu permulaannya anak tu tak menunjukkan kesan apa-apa, tapi lepas mungkin beberapa bulan, ataupun budak yang ada mengalami contohnya abuse waktu dia kecil, kurang faham, bila dia sudah jadi remaja, dia sudah faham apa sebenarnya yang berlaku pada diri dia. Dia macam teringat. Betul. So dia akan ada, kita panggil mimpi-mimpi ngeri. So kita panggil simptom-simptom post-traumatic stress. So dia mungkin tidak dapat tidur, mungkin dia punya pelajaran turun, dia akan rasa sedih, dia akan rasa sangat bersalah, diri dia tak berguna. Walhal dia yang didera. Sebenarnya dia yang didera, dia yang mangsa, tetapi dia akan rasa ada sesuatu yang tidak betul dengan diri dia. So benda ni biasanya terbawa sampai dia jadi orang muda, dewasa. Okay, so dalam kes-kes begitu, delayed trauma. Yes, kalau delayed trauma tu, how do you even begin to try to bantu anak-anak ni, ataupun ialah dewasa yang telah mengalami trauma waktu remaja? Macam mana doktor ataupun
macam mana kita semua boleh bantu? So the first aspect is about safety. Okay. Sebab biasanya setiap individu yang mengalami kesan impak trauma, apa-apa jenis trauma, mereka tak rasa selamat. Betul. Mereka selalu dalam keadaan yang berjaga-jaga. Dan keduanya, mereka tak dapat menaruh kepercayaan. Right. They have a lack of trust. For anybody. Ya, sebab mereka punya kepercayaan tu, waktu mereka percaya, mereka telah didera. Right. So nak recover dari benda ni sangat susah. So biasanya kita punya approach ialah kita terpaksa sangat sensitif dengan keperluan mereka. We have to establish a sense of safety dengan patient-patient ni. Yeah. And then we work through, kalau anak yang lebih muda, kita ada contohnya terapi permainan atau play therapy dan sebagainya untuk membantu mereka rasa supported untuk mereka nanti bercakap tentang trauma mereka. Ataupun kita akan gunakan kaedah lain seperti melalui lukisan. Right. Dan lagi satu rawatan yang kita ada di Hospital Tunku Aziza ialah rawatan drama intervention. So kita akan bagi mereka ekspreskan diri mereka dalam kita Menerusi drama. melalui drama or art form. Okay. Wow. Alright. Okay. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. This has been very eye-opening. Kita ada soalan daripada salah seorang tetamu online kita. Nisa, silakan dengan soalan anda. Okay, hai. Hai. So, soalan saya, kebanyakan kanak-kanak yang terlibat dalam konflik family ini, dia sering meluahkan perasaan mereka dekat social media. So, adakah tindakan ini juga merupakan kesan daripada family konflik itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Betul, Nisa. Sebenarnya bila mereka tak dapat sokongan yang kita bercakap tadi tentang di dalam keluarga tu sendiri, walaupun konflik itu berlaku dalam keluarga, tetapi kalaulah ibu bapa dapat menangani konflik di antara mereka secara yang paling aman, sebenarnya tak perlulah anak-anak ni mencari satu macam channel atau cara untuk sejukkan diri mereka. Sebab kebanyakan daripada mereka mencari jawapan sama ada saya ke yang menyebabkan ibu bapa saya ada konflik semacam ni. So they need some, kita panggil reassurance, yang mereka ni sebenarnya masih lagi loved. There's somebody who cares for them. Sebab bila ibu bapa dalam konflik tu, dia lupa nak bagi that kind of care and love untuk anak. So sometimes anak-anak dipinggirkan bukan sengaja, tetapi disebabkan keadaan. So kalaulah ada kawan-kawan yang meluahkan hati mereka di laman sosial, cuba kita semua respon secara sensitif. Sebab they're already going through a hard time. Itulah cara remaja sekarang untuk ekspreskan diri mereka. So we should respond with kindness and sensitivity. This is where the lawyer-lawyer buruk and the kiasan-kiasan bijak tidak memberi apa-apa faedah, kecuali untuk menyakiti hati seseorang yang sedang mengalami trauma, yang sedang mengalami masalah. Jadi kita react with kindness dan sedikit memahami jugalah, right, for everybody else. So okay, thank you doktor, thank you Nisa. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita membincangkan konflik kekeluargaan, keganasan dan juga penderaan. Dan di talian sekarang ini kita ada dua orang tetamu yang kalau nak tanya soalan boleh, tapi mereka sebenarnya berada di rancangan ini untuk berkongsi sedikit pengalaman pahit penderaan mental dan fizikal yang telah pun dilalui mereka, yang dialami mereka. Kita mulakan dengan Angel. Angel bukan nama sebenar. Angel telah pun mengalami penderaan mental dan juga fizikal daripada bapa kandungnya selama ini. Jadi Angel mungkin boleh kongsikan bagaimana bermulanya pengalaman yang pahit ni. Assalamualaikum and salam sejahtera everyone. It's gonna be tough, but
it's got to be done. Okay. Yes. Perkara ini bermula sewaktu saya masih kecil lagi, di mana saya ingat apa yang my father did to my mom. He beat her in front of me, dan sejak dari situ saya teringat saya tak boleh lupakan apa yang berlaku. Senang kata, my mom and I was mentally abused by my dad for 20 years, and I realised it at a late stage, like a few months back. My dad is a charming guy outside. He was a teacher, and to his students and friends and other people, he's very sweet, but he's more cruel than the Fir'aun himself. Allah. And he always degrade my mom by saying, "Itulah awak apa tahu, kalau tak kerana aku, kau tu janda lagi. Kau kerja tu menggatal menjalang bawa dosa." Astaghfirullah. As for me, kalau saya buat salah sikit je, dia akan macam maki hamun lah, cakap kau ni betina, pelacur. Kalau saya tengok jiran sendiri, itulah dia akan kata mata tu mulalah menggatal. Saya tak ada privacy dekat rumah. Ada 3 bilik dalam rumah tu, tapi kami semua tidur dekat ruang tamu. Dia selalu selongkar barang-barang kita orang, macam almari baju, rak buku sendiri, and document like IC or documents, sijil, hadiah birthday, mainan, dia simpan dalam bilik dia. And everything memang torturous lah, macam neraka dunia. Rumahku nerakaku, literally. Dia tak bagi saya dengan my mom jumpa macam our relatives, kawan-kawan. Dia kata, kuasa suami benarkan siapa masuk, aku ayah kau. And dia pun tak bagi kami gunakan smartphone. Kadang-kadang kena sorok-sorok. Dan kalau dia sendiri tak benarkan kami macam pergi klinik ke apa, dia kata badan manja apa semua. Dia selalu gaslighting. Dan dia tak pernah solat. And luckily I managed untuk pujuk my mom untuk tinggalkan neraka dunia tu. Okay, faham. So okay, apa you Angel ada sebut yang you yang pujuk your mother untuk keluar, larikan diri daripada neraka dunia ni. What was that moment yang made you feel like okay, enough? You know, dah tak boleh harapkan mama dah, saya yang nak kena tarik jalan, lari. Alright. Disebabkan ada satu benda berlaku, dia ambil phone mak saya, dan dia kata dia akan bagi phone tu pukul 9, pukul 10, pukul 11 malam, dan dia akan duduk sebelah my mom untuk tengok apa yang digunakan. Padahal my mom hanya berhubung dengan kawan-kawan lama dan saudara mara yang dia tak bagi jumpa pun. And setiap kali bergaduh, mak saya akan nangis sampai stres. And saya ingat masa tu malam tu, saya doa pada Allah, saya sebut 99 nama Allah. Saya cakap, "Ya Allah, kau tunjukkanlah kebenaran." And I prayed. Sorry. It's okay. Please don't apologize. Oh, you're so strong. Take your time, sayang. No worries. And I prayed in front of my cats, which are the only friend that I have in the house. Allah. Sebab kucing-kucing tu je kawan saya. Mungkin sebab penderitaan itulah. Doa-doa ibu saya, doa-doa kawan-kawan yang lain. I said, "Ya Allah, kau tunjukkanlah kebenaran." And I literally said that to my father. Saya cakap, "Ya Allah akan tunjukkan." And at that moment, bila my dad, dia ambil barang kita orang ke apa, saya cakap dengan mak, "Mam, jom. Angel sendiri tak tahan dah. Kalau you stay sebab Angel dah tak mau lagi, sebab this is enough. Enough is enough. 20 tahun been suffering, and orang cuma nampak luaran happy. Angel is someone yang suka gelak apa semua." So I said to my mom, "Dah mam, ni dah cukup dah." So berbekalkan doa kekuatan tu, we left, and Alhamdulillah now we are in a safe, dekat tempat yang selamat. Alhamdulillah. And kadang-kadang tu rasa macam setiap kali tidur, kadang-kadang tengah-tengah tidur ataupun tengah-tengah buat kerja ke apa, kadang-kadang triggered sebab rindu kucing. Rasa macam ada anger issues, nak pecahkan barang, tumbuk orang. Yeah. Oh my goodness, it's like 20 tahun Angel simpan perasaan tu,
tak boleh nak luahkan pada siapa-siapa. Ya, sangat faham kenapa perasaan itu timbul sekarang walaupun sudah pun berada di tempat yang selamat within your safe space. Tapi okay, saya nak kena tanya Angel, waktu Angel cakap tadi berbekalkan doa dan satu sama lain, you and your mum, how did you seek help? Masa tu pertama kali memang dah plan nak keluar, and I ada satu handphone yang saya gunakan sorok-sorok daripada my dad. Gunakan handphone tu dalam bilik air masa basuh baju ataupun mandi, contact lawyer, contact jabatan kebajikan. Tapi at that moment my mum tak setuju sebab dia kata macam bimbang apa perception orang, dan masa tu tak jadi keluar, which is saya sangat marah. Macam Mum, kenapa dia yang buat kita, kenapa kita nak rasa malu? It is a truth. Kenapa lantaklah community nak cakap apa, diorang tak lalui benda tu. And kali kedua tu kita orang lari, telefon saudara, and kita orang pergi dari situ for good riddance. So you had help from your family lah, walaupun macam serba terputus connection tu. Okay, sekarang mungkin Angel boleh kongsikan sedikit apa yang Angel pelajari daripada situasi ataupun pengalaman Angel sendiri. Okay. Pertama sekali kita kena tahu yang masyarakat especially kena tahulah, sebab masyarakat kita, sorry to say, judgemental. Tak semestinya orang yang muka manis dia adalah macam life savior, padahal dia adalah racun. And if someone meluahkan sesuatu, macam my situation kan, orang cakap peliknya, betul ke dah tahun 2020 ni ada lagi orang macam tu? Yes, masih ada. Dan penderaan mental ni something yang kita tak boleh ketepikan, sebab ini berkaitan dengan masalah yang jangka masa panjang. Ni boleh melibatkan stres, saya punya bukan masalah hati tisu, bukan masalah jenis strawberry, dan bukan juga masalah lembik ni aku dulu zaman dulu angkat batu api. No. Sebab kesalahan masyarakat kita adalah meletakkan sesuatu tu bukan pada tempatnya dan memikirkan bahawa alah, masalah ni kecil je, takkan benda tu tak boleh kot. No, it's not like that. Dan seterusnya kena fikir, kalau dalam situasi macam cemas macam saya, macam Angel dan my mum nak lari tu, kena plan, kena kumpulkan bukti, kena banyak bersabar, kena banyak berdoa, tak kisahlah agama apa sekalipun, minta mungkin nampak macam kelakar apa, minta doa pada haiwan peliharaan, minta doa pada tumbuhan, ianya sangat berkesan. Ada handphone, jangan salah guna. Gunakan handphone untuk cari dengan pantas. Lawyer kena cari, jabatan itu dan ini, cari, seek for help. Dan seterusnya jangan malu untuk minta bantuan, sebab once you malu, benda tu akan jadi macam satu stigma dan akhirnya diri sendiri yang merana. Memang susah, tapi kita kena cuba buat, insya-Allah. I hope that semua yang mendengar ni, kalau if you are in the same place as mine, saya doakan kamu boleh keluar. Please, kamu semua berani, okay? Thank you sangat-sangat Angel kerana sudi berkongsi pengalaman anda dan berkongsi semangat dan keberanian awak itu. Ya Allah, semoga Allah memberkati dan Allah melindungi kamu dan juga mak kamu selama-lamanya, insya-Allah. Seterusnya kita bersama dengan Helena pula, bukan nama sebenar. Helena akan kongsikan pengalaman pahit konflik keluargaannya serta penderaan seksual daripada ahli keluarga sendiri. Helena, hi, are you still online? Yes. Hi Sharifah. Hi doktor. Hi semua. Okay, saya nak tanya Helena titik-titik permulaan. Okay, my story begin when I was 5. Masa tu saya kecil lagi. Pendek kata macam innocent girl, kecil-kecil, happy. And then there's one thing happen. One of my brother, umur dia 18 tahun. Oh, at the time? Yes, at the time. Dia tarik saya masuk dalam bilik. Masa tu saya macam, kenapa? Maybe macam fikir macam
kecil-kecil macam maybe nak sayang-sayang, like give some love apa semua kan. Instead, he touch those private parts. I mean, he did that more than 5 times. Sebab apa saya ingat? Sebab saya tak pernah, so far macam orang lain tak pernah buat, only he did that to me. Lepas tu macam saya macam fikir, oh okay tak apalah, mungkin tak ada apa-apa kot. Tapi dia buat tu lebih 5 kali, and then dia suruh saya pegang something tak elok, terus pegang dia macam private dia punya. And lepas tu macam saya macam oh okay recover lah, kononnya tak ada apalah. And then macam mula ke sekolah macam biasa, pakai apa elok, pendek kata macam tak ada apa, nothing happen. The conflict at home, macam mana Helena berjaya larikan diri dari konflik kekeluargaan tu, and that very unhealthy relationship you had with your brother? Sebenarnya saya sedang cuba larikan diri. Sebenarnya saya sedang cuba sebab perkara ni bukan berakhir di situ saja. Okay. Tapi masa kecil saya tengok bapa saya pukul, abuse abang-abang yang saya yang baik, abuse kakak saya. I mean, I keep watching him beating my brother and my sister sampai one of them had sent to ER. Ada yang jahit, ada yang kena, ada yang luka. And then pernah waktu tu dia tampar saya sampai mulut saya pecah sebab saya tak ngaji. Masa saya kecil lagi, pendek kata timeline tu waktu saya paling kecil. Kira macam orang patutnya orang sebab macam usia dengan saya happy. Apa-apa semua, tapi tak, saya I was born to survive masa tu. Jadi macam lepas tu saya pernah mengalami kegagalan dalam SPM. Okay. Dia cakap kat saya dia tak ada harapan pun untuk saya. And then saya macam okay fine, tak ada harapan tak apa, it's okay. It's okay, aku akan cari untuk aku. Dan kau tak ada hak langsung untuk aku. Betul. Dan waktu tu saya masuk diploma, memanglah saya terpaksa ambil kursus ini untuk laikkan diri saya ke diploma. Tapi alhamdulillah saya berjaya masa tu. Alhamdulillah. Bila saya berjaya, kebetulan ayah jatuh sakit. Ayah jatuh sakit. Saya lah jaga dia. Masa awal-awal pembedahan saya jaga, masa akhir pembedahan pun saya jaga. Dan waktu tu kami punya hubungan dekat rapat, tapi saya dah push him away. Bukan saya tak sayang, tapi saya sakit. Bukan saya tak sayang, tapi saya sakit. Betul. Dan akibat perbuatan dia, adik-beradik saya jadi abusive. Pukul sama pukul, ada yang luka, ada yang patah. Pernah pukul saya sampai berdarah. Sebab tu saya ambil martial art, saya belajar Muay Thai, Taekwondo. Tapi disebabkan fizikal saya agak kecil dibanding orang lain, saya tak mampu nak halang. Memang saya pertahankan diri, tapi saya dapat juga sakit tu, saya dapat juga kecederaan tu. Dalam percubaan Helena melarikan diri daripada konflik kekeluargaan tu, from that very toxic system unit tu, pernah tak Helena tergerak hati cari minta bantuan daripada keluarga lain, ahli keluarga yang lain di luar immediate family ni, ataupun mungkin profesional ataupun guru mungkin? Kes saya lebih kurang macam kes Angel juga, orang tak percaya. I see. Jadi saya macam I have to move alone. I have to solo ranger orang katakan. Lepas tu saya macam kiranya sekarang pun actually kami bergaduh, baru tadi bergaduh sebab ada hal yang tertentu. Tu saya fikir the only last choice that I have, sambung degree, and luckily saya dapat tawaran degree jauh daripada hometown saya. Alhamdulillah. And then saya fikir okay, mungkin waktu ni saya akan fokus untuk saya. Saya dah penat jaga hati diorang, saya dah penat makan kaki tangan diorang. So jaga diri. It's not just abuse from your father, it is also your siblings yang lain juga. Yes. Okay. Alright. Okay. Daripada pengalaman yang sangat-sangat pahit ini, mungkinkah ada ke apa-apa yang telah pun dipelajari Helena sendiri yang boleh kongsi dengan mungkin mereka yang sedang melalui situasi yang sama? Saya pernah menolong kawan saya di Twitter, sama juga macam saya, muncul saya. Apa yang saya boleh katakan,
jangan takut minta bantuan, jangan takut, jangan malu. Dan saya mungkin sebab saya lahir pada keluarga macam tu, jadi saya tegas dengan diri saya. Saya cakap kalau kita tak minta tolong, kita akan mati dalam keadaan terseksa. Itu saya pegang selama ni. Lepas tu macam cara saya coping juga, saya beritahu kawan saya kalau nak coping, buatlah lukisan, buatlah craft, buatlah perkara yang kita suka. Sebab saya seorang pelukis. Saya hasilkan banyak artwork dan artwork saya little bit dark disebabkan apa yang jadi. And then saya macam beritahu juga cari benda yang coping macam martial art, macam artis, macam nyanyi, buat lagu dan lain-lain. Banyak lagi perkara. Tapi tolong jangan self-harm, tolong jangan siksa diri. Saya dulu, kisah saya agak gelap sebab saya hampir ambil morfin painkiller ayah saya. And then saya tak jadi ambil sebab saya fikir, okay, saya ada masa depan, saya ada masa depan. Itu yang macam saya pesan dari saya ada masa depan. Dan kalau satu hari saya akan berkeluarga, saya nak beritahu yang anak-anak saya ada masa depan, anak-anak saya mampu berubah dan ubah stigma masyarakat. Ya. Dan saya harap macam apa yang saya hadap selama ni takkan jadi kepada diorang dan diorang boleh ambil ibrah apa yang jadi kat saya. InsyaAllah. Amin. Amin. Okey, aminkan doa dan juga mendoakan lagi Helena dengan the next step iaitu your degree. Semoga ialah perjalanan diberkati, semoga masa depan diberkati and semoga dilindungi lah. Okay, we have to take a short break, tapi kembali bersama kami di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Okey, topik pada hari ini adalah konflik kekeluargaan, keganasan dan juga penderaan. Kita terus ke Muhammad, tetamu online kita. Silakan dengan soalan anda. Okey, terima kasih Lia. Hello doktor. Hello. Soalan saya ialah sebagai seorang rakan, apa yang saya boleh bantu untuk rakan-rakan saya yang menghadapi konflik family ni, selain daripada mendengar masalah diorang, menenangkan diorang dan memberi motivasi lah kepada diorang? That's a wonderful question actually. Yeah. So of course you're already doing a lot by just being there, but another important factor sebab mangsa-mangsa ni ada banyak perasaan takut. So mereka mungkin nak bantuan tetapi takut sangat nak mendapatkan bantuan tu. So you can actually help them to dapatkan bantuan. So kalau dekat sekolah, guru-guru ataupun mereka mungkin perlu teman ke klinik kesihatan atau hospital kerajaan untuk dapatkan bantuan bergantung kepada apa masalah mereka. You know, so saya rasa yang paling penting ialah kita boleh jadi resource person. Sebab kita kadang-kadang mungkin tahu sedikit sebanyak apa yang boleh membantu rakan kita. And kadang-kadang rakan kita tak dapat nampak yang situasi mereka ni dah bahaya. Contohnya. So mungkin kitalah that extra set of eyes yang boleh membantu mereka. Okey, terima kasih Muhammad dan terima kasih doktor. Okey, kalau kita ada seorang yang sedang menonton sekarang ini ataupun ada yang menonton sekarang ini yang sedang mengalami situasi yang sama dengan Helena, yang sama dengan Angel ataupun kes-kes lain yang perlukan bantuan, where can they get the help? So of course kita boleh contact talian kasih. Okay. Itu it's available 24/7. Nombor 2, kita boleh juga contact hotline seperti Befrienders atau Buddy Bear sebab mereka boleh bagi advice. They can be the first point of contact and give some support. The most important is kalau kita dalam keadaan yang ada penderaan yang baru berlaku dan sebagainya, tempat yang paling elok untuk pergi ialah hospital kerajaan yang terdekat. Sebab kita ada kita panggil scan team atau one stop crisis center untuk handle
keluarga ataupun remaja yang mengalami masalah sebegini. Okey. Klinik-klinik kesihatan yang terdekat juga boleh membantu dan akan direct them to hospital kalau perlu any further assessment. Okey, ingat ya, dan kalau lah misal kata ada masalah ingat itu ataupun terlupa, not sure, tak tangkap, silalah layari laman media sosial kami, like, follow, share. Share tu penting bukan kerana kita nak viral ya, tapi kerana info ini mungkin dapat menyelamatkan nyawa ataupun membantu rakan anda yang sedang mengalami situasi konflik kekeluargaan ataupun penderaan ataupun keganasan rumah tangga. Alright, kawan-kawan, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Helena, Angel, juga Muhammad dan Nisa dan Dr. Anita. Thank you, Leah. Saya harap this episode has been beneficial to all, and saya mendoakan semua bahagia dan dilindungi sentiasa, insya-Allah. Kita jumpa di episod Membina Juara yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Saya Sharifah Alea. Bye.